Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita berkesempatan untuk menyambung pengajian kita dalam bab haji. Semoga kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung dalam bab haji tentang harta yang sepatutnya kita infakkan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji ke Baitullahil Haram. Semua kita diberkati. Dan kita tengok pada muka surat 214 sambungan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kaffaratul lima bainahuma. Walhajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Artinya, satu umrah kepada satu umrah yang lain menjadi penebus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur, iaitu yang makbul di sisi Allah, tidak ada balasan melainkan syurga. Begitu juga Nabi SAW bersabda, birrul hajj it'amut ta'am walinul kalam. Artinya, kebaktian haji, yang dikatakan haji itu baik, mulia, ialah orang yang suka memberi makan dalam musim haji dan suka berbicara dengan kata-kata yang lemah lembut. Begitu juga Nabi SAW berpesan dalam satu hadisnya, al-hujjaju wal-ummaru wafdullah, in sa'alu u'tu wa in da'au ujibu wa in anfaqu ukhlifa lahum. Maksudnya, orang-orang yang mengerjakan haji dan mengerjakan umrah itu adalah tetamu-tetamu Allah. Kiranya mereka memohon, nescaya mereka akan dikurniakan atau akan diberikan apa yang dipohon. Dan jika mereka berdoa, nescaya akan dikabulkan. Dan jika ia berbelanja, nescaya harta yang dibelanjakan dalam musim haji itu akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kebaikan haji yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok dalam paparan itu tentang haji ni. Ini adalah suasana yang berbeza. Kalau musim haji lagi padat, dan sekarang pun sudah ada bentuk yang terbaru, wajah Masjidil Haram. Ini gambar-gambarnya, cuba lajukan kalau nak tengok. Ini yang digambarkan. Kalau warnanya warna hijau, saya pun tak tahu. Sa'ud kata mungkin satu ketika nanti dirubah wajah yang hijau ke ubah makam Rasulullah ini dengan yang bentuk baru. Ini agenda kerajaan Sa'ud. Lagi tambah agak gambar. Ini adalah merupakan lembah di mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berpindah daripada Jerusalem, Palestin, kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membina Kaabah. Ini adalah satu suasana tanah yang terlalu gersang, yang tidak ada pokok yang subur yang tumbuh, tidak ada pokok tamar yang subur, dan tidak ada perairan yang boleh memberi bekalan kepada tumbuh-tumbuhan yang cukup. Boleh lagi nak tengok gambaran kepada yang telah pergi umrah, pergi haji, boleh tergambar
Baik. Lagi. Inilah zaman datuk nenek moyang kita, di mana setiap mihrab ini ada mempunyai 4 mazhab. Ada mihrab mazhab Syafi'i, Maliki, Imam Ahmad Ibn Hanbal, dan mihrab Imam Hanafi. Masing-masing mempunyai mihrab-mihrab sendiri. Tapi bila Saud telah memerintah, semuanya ini dibuang. Tidak ada mihrab-mihrab yang mewakili mana-mana mazhab yang 4 dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Boleh sambung ni? Ini gambaran datuk nenek moyang kita dulu, ni mihrab-mihrab ya. Kita hanya bertawaf di atas pasir. Cuba tuan-tuan gambarkan nenek moyang kita dulu sebelum merdeka, mereka pergi dah tua-tua naik kapal 1 bulan lebih baru sampai. Balik 1 bulan lebih, itu kalau balik, kalau tak balik pun masuk laut. Kalau dia meninggal, tak sungguh meninggal masuk laut. Itu yang kata menangis. Menangis sebab apa? Takut tak jumpa. Sekarang ni kalau kita pergi Mekah umrah macam pergi Hawaii, melancong macam pergi Dubai. Suasana, saya berkeinginan untuk melintasi suasana yang sebegini, tapi dia hanya berlalu sebagai satu sejarah. Tuan-tuan gambarkan, inilah suasana Masjid Rasulullah juga ketika hamparannya semua daripada tanah pasir. Bila Rasulullah malam-malam Ramadan itu dia sujud, kan, mukanya disembamkan di tanah, lalu hujan, Rasulullah tidak angkat mukanya, lalu dalam mukanya itu ada tanda-tanda lumpur dan juga tanah daripada hujan yang lebat dia sujud pada malam-malam Ramadan. Tapi umat Muhammad tak berlaku sebegitu. Tambah kapetnya tebal, tambah orangnya tak ada. Sambung lagi. Ini suasana keadaan banjir di Masjidil Haram. Jadi sesiapa nak tunggu ke tawaf berenang, bolehlah berenang, pusing. Ini tawaf banjir ni, sungguh. Ini gambaran banjir Kaabah. Sebab Kaabah ni adalah merupakan tempat yang paling rendah di antara lembah. Sebab itu ada sumber air Zam-Zam. Logiknya sebegitu. Dia adalah berada di lembah Kaabah itu. Okey. Ini daripada atas. Inilah Gunung Ganang yang pernah ditinggalkan Nabi Ismail alaihissalam dengan ibunya Siti Hajar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangunkan Kaabah. Sampai kiamat, di sini memang ada bumbung ni. Tapi di tengah-tengah ini di Kaabah ni, sehingga ke Baitul Ma'mur, sampai kiamat Kaabah ini tidak akan ada bumbung. Dia hanya berbumbung langit. Jadi kalau masjid Surah Hidayah ni nak buat tak ada bumbung, boleh juga. Cuba-cubalah masjid tak ada bumbung, tengok. Kuyup tak kuyup imam. Okey, next. Ini keadaan. Dia boleh berenang waktu banjir. Ini nak sebut. Di sinilah yang dikatakan Hajar Aswad. Di sinilah pintu Kaabah. Bila di sini Hajar Aswad, di sini pintu Kaabah. Inilah di antara yang dikatakan multazam. Apabila habis daripada tawaf, hendaklah kita berada setentang dengan ini, pintu Kaabah itu dengan Hajar Aswad yang dikatakan multazam, tempat untuk makbul berdoa. Di kawasan ini adalah merupakan makam Nabi Ibrahim, iaitu tapak, nampak jelas 2 tapak Nabi Ibrahim AS. Jadi setelah kita berdoa di multazam, kita akan berada dalam objek yang sini, lalu kita akan sembahyang sunat setelah tawaf di makam Ibrahim. Di sebelah sini ni Hajar Ismail. Pergi ke sini lagi, kita akan sembahyang sunat di Hajar Ismail yang melengkung tu. Baik. Lagi next. Laju tahu. Laju lagi tahu. Lagi. Mengunjungi tempat yang mulia. Kalau kata mengunjungi tempat yang mulia, kita tahu. Dari segi syaraknya haji itu mengunjungi Baitullah di Mekah kerana mengerjakan ibadah tertentu pada masa tertentu. Ibadah yang tertentu, ibadah haji atau umrah. Pada masa tertentu, dia berlaku hanya pada bermula 1 Syawal sampailah kepada 13 Zulhijjah. Itu tempohnya. Makna sesiapa yang masuk Mekah pada 1 Syawal, maka dia boleh menunaikan fardu haji. Dengan arti kata, hari raya pertama dia datang daripada Malaysia, turun pagi tu daripada Jeddah sampailah ke Mekah pakai ihram. Dia boleh umrah dengan niat haji tamattu', dia boleh umrah. Lepas tu dia tanggalkan pakaian. Maksudnya
dia boleh berniat untuk mengerjakan fardu haji bermula daripada 1 Syawal sehinggalah penghujungnya Nafarsani 13 Zulhijjah. Baik. Itu yang dikatakan masanya tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Okey. Dalil yang disyariatkan haji, betul? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Orang nak pergi haji, nak tunaikan kesempurnaan haji itu dan umrah itu adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang membezakan banyak di antara haji dan umrah itu adalah wukuf di Arafah. Itu bezanya. Umrah sepanjang masa. Haji tempohnya daripada 1 Syawal sehinggalah penghujungnya nanti sehingga 13 Zulhijjah itu yang ataupun hari tasyrik. Itu saja. Lain tak ada apa-apa. Yang lain umrah boleh buat. Membezakannya hanya adalah tawafnya tawaf umrah, tawafnya tawaf haji, dan yang membezakannya adalah masa, dan yang membezakannya adalah wukuf di Arafah. Sesiapa yang pergi Arafah pada musim umrah, dia niat wukuf, insya-Allah tak lama balik, insya-Allah masuk tampoi. Engkau tahu aku dah wukuf dah. 1 hari aku kat padang Arafah. Engkau pergi apa? Aku pergi 5 Syawal. Berat orang tu. Okey. Lagi. Hukum mengerjakan haji. Sekali saja. Wajib. Jika mampu dan sempurna syaratnya. Syaratnya cukup, mampu cukup, tapi visa tak dapat. Macam mana? Itu halangan-halangan. Ataupun orang Mesir, cukup visa pun dapat, tapi naik kapal terbang, naik kapal laut tak ada. Semua dikepung. Tidak diizinkan. Macam orang Islam di Moskow, macam orang Islam yang di Beijing, China. Tidak diizinkan oleh kerajaan. Itu maknanya halangan. Jika bernazar atau haji terdahulu batal. Tuan dah pergi haji tapi bernazar, masih wajib haji untuk tunaikan nazar. InsyaAllah kalau saya dapat isteri yang keempat, aku wajib nak pergi haji. Isteri yang keempat, dia kalau boleh doa, isteri 4 tu salah satu ada yang meninggal pula tau. Jahat perangai orang lelaki. Dah tua dah tu, nazar lagi tu. Orang yang nazar ni Rasulullah kata bakhil. Sebab apa? Kalau dia tak nazar, tak wajib bagi dia. Maka oleh kerana dia bakhil, dia nazar. Okey, yang ketiga ada sunat bagi kanak-kanak yang belum balik ni, anak-anak cucu ni, kalau ikut sunat je. Lepas tu mengerjakan haji kali kedua dan seterusnya, sunat. Daripada kita banyak-banyak mengerjakan haji ni, jiran kita, kaum kerabat, pak cik, mak cik, sepupu, banyak yang fakir miskin. Anak-anak je ramai macam tu, tak sekolah kerana tak cukup duit. Wajib kita memberi kepada kerabat yang fakir miskin dibandingkan haji beberapa kali. Okey. Ada orang cerita, ustaz saya haji 7 kali ustaz, alhamdulillah. Tengok atas bawah. Bagus juga haji ni. Haji 7 kali. Rasulullah pun haji sekali. Kan betul tak? Rasulullah haji sekali kan? Sekali ya. Dia haji 7 kali. Oh hebat. Upah haji. Iaitu melakukan ibadah haji bagi pihak yang lain. Maksud gini. Ibu kita uzur. Maksudnya dia boleh bercakap, ingatan cukup, tapi dia tak boleh bergerak. Stroke umpamanya kan. Maka kita boleh hajikan dia. Jangan tunggu dia meninggal. Ini ustaz tak boleh kita hajikan dia sebab dia tak meninggal lagi. Aduh. Kita ni, saya bukan nak mengajar tuan-tuan ni, kita nak berkongsi ilmu pengetahuan. Ini cerita ada 2 versi. Versi pertama, Rasulullah dengan sahabat. Datang seorang wanita bokak di Mepurda dia. Dia tanya, wahai Rasulullah, ayah aku ni sudah uzur, boleh tak aku hajikan dia? Rasulullah kata boleh. Yang sahabat tenung, Rasulullah ambil pipi dia, tolak, tenung, tolak gitu. Dia tenung 3 kali, Rasulullah tolak. Kalau Sayyidina Umar penampar dah. Tuan-tuan tahu, sahabat Nabi ada Nabi. Tengok orang perempuan, mata orang perempuan tu yang jelita tu, dia termenung. Rasulullah tahu apa yang sahabat dia buat. Ambil Rasulullah tangan dia peluk, dipalingkan muka. Sebab jangan sahabat Nabi semuanya pakai purda. Itu sahabat Nabi, Nabi hidup belakang Nabi. Kita ni umat Nabi. Lagi teruk, yang sahabat Nabi pun tenung perempuan begitu. Jadi tak salah lah orang alim-alim yang serban besar-besar ni isteri dia 4. Muda-muda pula tu. Itu yang kita jealous tu je. Ya ustaz tak dapat, padan lah dia kata. Kalau dapat sokong. Itu masalah. Harus
ibadah haji itu harus dilakukan sekiranya seorang itu telah memenuhi syarat-syarat wajib menunaikan haji, tetapi tidak dapat melaksanakan kerana sebab-sebab tertentu. Nak kata macam mana? Jadi harus bagi dia. Cukup dah. Visa tak dapat semua. Kamu orang kita cerita tentang haji. Sebab-sebab yang mengharuskan haji diwakilkan kepada orang lain, meninggal dunia, kita pun tahu. Memenuhi syarat wajib haji tetapi tidak melaksanakan tanpa halangan, kemudian dia meninggal. Baru-baru memang berniat sungguh. Kewajipan haji itu tidak gugur dan wajib dilaksanakan oleh warisnya dan harta yang ditinggalkan. Sebab itu cepat-cepat mana-mana waris yang memiliki harta ayah ataupun datuk yang masih ada, utamakan untuk badal haji. Pergilah hajikan dia, kesian dia dalam kubur lama-lama. Ini anak cucu ada harta, sebatnya dulu, beli kereta lah, beli rumah lah, kan, beli insurans nyawa lah, macam-macam. Habis dia tu lama-lama. Bukan mahal sangat, 1,500, 2,000. Tidak mempunyai keupayaan fizikal. Ini kata dia sakit uzur, memang terlalu tua dan tak boleh. Jauh kan. Hikmah upah haji: memberi peluang orang sakit yang tidak ada harapan sembuh dapat mengupah orang lain mengerjakan haji bagi pihaknya. Cuma satu, orang yang ibadah haji wajib dan mesti dia telah menunaikan fardu haji. Tidak boleh orang yang baru kali pertama haji, dia niat untuk diri dia dan dia niat untuk orang yang telah mati. Tak boleh. Dia mesti orang yang telah. Itu kadang-kadang kita tengok student di Madinah, Makkah, dia akan ambil badal haji kerana dia telah menunaikan fardu haji. Orang yang hilang upaya dapat mengupah orang lain mengerjakan haji bagi pihak dia. Yang ketiga, peluang kepada anak ataupun ahli keluarga berbakti kepada ibu bapa atau keluarga yang telah meninggal dunia. Orang tua yang terlalu uzur. Tadi dekat Facebook saya nampak ada satu ekor angsa, swan, angsa. Dia berenang sama-sama dengan ikan Jepun. Jadi dia ambil makanan tu daripada tepi tu, dia bagi makan ikan tu. Angsa pun boleh bagi makan, berkhidmat pada kroni dia. Ini kroni, makan kroni. Teruk manusia. Lebih teruk daripada ikan, lebih teruk daripada angsa. Ini angsa, otak dia kecil je, leher panjang, ambil makanan, bagikan ikan. Dia tak ada bahasa. Bahasa angsa dengan bahasa ikan lain. Ini sama-sama Banjar, sama-sama Melayu, sama-sama orang Malaysia. Teruk Melayu. Ini gambar je daripada benang emas. Tengok, kita tengok apa syaratnya. Dia kata syarat wajib haji: kita dah Islam, kita masih berakal, kita baligh, kita merdeka, bukan hamba abdi dan berkemampuan. Itu di antara 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah syarat wajib bagi orang yang menunaikan haji. Okey. Itu sebabnya tuan-tuan, apabila seseorang yang dah tua tetapi sampai padang Arafah dia sasau, maknanya ingatan hak, memori dia hilang, maka tidak wajib dia mengerjakan fardu haji. Tu kadang direkod tabung haji, ada orang yang bercakap meracau-racau tak menentu. Kalau dah dia meracau kat padang Arafah tu, apa benda yang dia nak doa, apa benda yang dia nak istighfar, maknanya mahjub. Dia terhalang daripada melakukan fardu haji walaupun dia cukup sempurna, tapi bila sampai sana hilang panduan akal ya, jadi orang nyanyuk, maka tak wajib bagi dia. Carta syarat wajib haji, dia kata Islam, berakal, baligh, merdeka, berkuasa. Tidak wajib dilakukan jika orang itu kafir dan murtad. Suaminya Islam, isterinya kafir, berpisah dengan sendirinya. Orang gila, tiba-tiba sampai Mekah gila, auzubillah. Kenapa tak gila kat sini, nyusahkan orang Mekah je. Kanak-kanak tak wajib ya. Tidak wajib tunaikan haji, tapi bila dilakukan boleh. Hamba abdi dan orang itu tidak berkuasa. Jadi jika dilakukan, orang yang kafir itu tidak sah, orang yang gila tidak sah, tapi kanak-kanak sah, tetapi tidak menggugurkan fardunya. Maksudnya nanti kalau dia balik 15 tahun, dia kena haji lagi sekali, kerana dia waktu umur 4-5 tahun ikut ayah atau atuk dia. Jika dilakukan oleh kanak-kanak, dia sah hajinya, tetapi tidak menggugurkan fardu. Kalau dia balik nanti dia kena buat lagi. Bagi hamba abdi sah, orang merdeka pun sah, hamba abdi pun sah. Okey, tak kata yang bukan besar sebelum tu, yang tidak berkemampuan. Yang dikatakan berkemampuan apa dia? Keselamatan terjamin.
Nyawa dan harta semasa dalam perjalanan terjamin. Minta-minta ya, kau terbang kita jangan hilang pula. Kalau Iran terhempas, Indonesia pernah terhempas, China pernah terhempas, Kazakhstan pernah terhempas, bawa wang haji. Minta-minta emas jangan buat macam tu. Biar nampaklah terhempas, ini sampai hilang. Tak pernah berlaku. Pasal apa? Orang Malaysia ni suka bela toyol, lepas tu hilang. Duit pun hilang, kelapa pun hilang, kelapa sawit pun hilang, emas pun hilang. Lah, pelik sungguh. Saya nak mengajar toyol pasal ada rakaman tu, nanti tuan-tuan kata bid'ah pula. Saya terror juga nak lawan toyol ni. Mempunyai kenderaan yang sesuai. Janganlah ada juga orang yang pakai basikal sampai. Ada orang yang jalan kaki sampai. Tuan-tuan, ibadah haji Malaysia ni merupakan haji yang istimewa dan terlalu selesa. Sebenarnya orang beribadah haji ni, kalau kita pakai ihram dalam tempoh 10 hari, kuku jadi panjang, rambut tak disikat, tak mandi, kusut masai. Jadi sebenarnya kalau dalam gambaran asalnya pergi haji ni min fajjin amiq, daripada ceruk rantau yang jauh dengan debu padang pasir, memang dia menghadap Tuhan itu sebagai seorang wajah yang hina dina. Itu asalnya haji. Ini beli ihram yang 1 meter harganya RM40. Ini apa jenis ajaran tak tahu. I tak main lah ihram ni kalau mau murah, dia kata. Geli I nak pakai, kata. Ingat Mekah tu bapak dia punya. Belagak nak mati. Mempunyai perbelanjaan yang cukup pergi dan balik serta berbelanja untuk ahli keluarga. Ni anak-anak yang kena tinggal ni, kena bagi hak dia. Ada berkesempatan mengerjakan haji, jangan kalang kabut, jangan kalang kabut. Walaupun 1 saat berada di wukuf di padang Arafah. Bagi wanita yang telah berkahwin, hendaklah ada 2 orang mahram. Mahram ni mahram, yang haram kahwin dengan dia, maknanya sama ada suami dia, pakcik dia atau adik-beradik dia, atau sekumpulan wanita yang dipercayai. Ada 35 orang wanita. Memang di kampung tu orang yang dipercayai baik. Apalah itu kumpulan wanita. Dan mendapat izin suami atau wali. Bagi perempuan yang telah berkahwin, awak pergilah temankan ayah, temankan mak. Dia kata, saya dah pernah pergi, saya jagalah semua anak-anak yang kat rumah. Isteri yang 3 orang tu kita jaga dengan anak yang 33. Isteri yang nombor 1 pergi dengan anak mertua dia semua. Tu kerana kayanya kita. Betul tuan-tuan, orang kaya ni pelik sikit. Tak macam kita. Kita ni sebenarnya miskin. Ini sofa marwah, tak ada apa-apa, ini gambaran. Rukun dan wajib haji. Kita kena bezakan. Dalam bab haji, rukun lain, wajib lain. Sesiapa yang tinggal rukun, hajinya tak sah. Tetapi kalau dia tertinggal wajib haji, sah hajinya, cuma dia kena denda dam. Itu dengan menyembelih seekor kambing. Baik. Rukun dan wajib haji. Haji ada 6 rukun. Ada 6 yang wajib. Tengok tak? 6 rukun, 6 yang wajib. Yang 6 tahu tak? Rukun. Yang pertama kena niat. Niat ni penting. Minta maaf ya. Niat tu penting. Kalau Amirul nak kahwin, niat apa? Kena niat kan? Ya betul. Tuan Haji kalau nak kahwin lagi satu, niatnya apa? Maka niat. Tak sungguh. Sebenarnya Ustaz saya tak tahan lah, dia cantik sangat. Dapatlah cantik, sungguh. Ustaz kahwin lagi satu nak berapa Ustaz? Saya niatkan untuk menyelamatkan dia dari orang Kadazan yang Kristian kepada Islam, satu. Yang kedua, saya nak mendapat zuriat yang baru, kerana saya berniat kalau anak-anak saya besar besok, ada salah seorangnya hafiz Quran. Anak-anaknya yang saya dah 30 tahun, 40 tahun ni dah tua bangka dulu, saya tak hantar ke Darul Quran. Baik itu bercacai semua anak-anak saya. Jadi saya nak anak yang baru, supaya anak itu anak soleh, jadikan dia orang yang tidak buta Al-Quran. Boleh. Tapi niat semua-semua. Tapi duit ada 2-3 juta. Ini 2 juta rupiah. Benda Ustaz Fauzi. Duit ada 1 juta, 2 juta rupiah. Belagak ambil anak orang. Hentikan lah. Ini yang kata wukuf. Wukuf ni anda berada sebentar di Padang Arafah. Okey. Betul. Okay, yang ketiga, haji itu adalah tawaf. Tawaf ini kata Hajar Ismail ni. Tawaf. Ini yang kata cucur emas ni. Atas tu ada cucur emas. Pancuran emas. Di sini adalah Hajar Aswad, kan?
Di sini sebelum tu penghabisan kepada azan lepas itulah dia kata rukun Yamani. Syami sebelah sana, Iraqi. Okey. Lagi yang keempat, rukun yang wajib, kena sa'i. Dah tawaf kena sa'i. Okey, baik. Yang kelima, bercukur atau bergunting. Bagi perempuan janganlah bercukur. Habis digaruk yang serap gitu, tanggal separuh. Balik-balik haji apa hal awak ni kata. Awak duduk Mekah lah dulu 3 minggu stay. Pasal suami tengok separuh dah rambut hilang. Tak boleh lah macam tu. Perempuan 3 helai, 4 helai tak apa. Yang lelaki ni kalau nak baca muhalliqin wa muqassirin, sama ada dia bercukur ataupun bergunting. Lepas tu tertib pada kebanyakan rukun. Okey, cerita bab rukun ni. Kalau tuan-tuan katakanlah kebanyakan orang Malaysia ni berniat untuk menunaikan haji tamattu'. Maksud haji tamattu' itu adalah untuk bersenang-senang. Okey, saya dengan Amirul buat haji tamattu'. Sampai sahaja ke kota Mekah, saya pakai ihram itu. Saya tawaf, niat tawaf qudum, tawaf selamat datang. Okey. Lepas tawaf selamat datang, saya pergi ke Safa Marwah, kan? Pergi Safa Marwah, saya mengerjakan sa'i. Sa'i itu adalah sa'i haji. Kerana saya datang pada musim haji, lepas 1 Syawal sampailah 9 Zulhijjah, maka sa'i saya itu adalah sa'i haji. Lepas itu saya tanggalkan ihram saya. Perempuan pun tanggallah telekung dia, pakai uniform biasa, memang dia dah bertahal. Lepas tu guntinglah rambut. Lepas tu pakai slow jean, pakai t-shirt relax, Adidas. Tepi Kaabah relax gitu, pukul 2 pagi. Etikaf tapi pakai Adidas dengan lumberjack, pakai Texan gitu. Itu namanya tamattu', bersenang-senang. Pakai minyak wangi, mandi pakai sabun, pakai shampoo, spray daripada kaki, pakai zamrud. Itu nama bersenang-senang. Sampailah 9 Zulhijjah kita wukuf di Padang. Itu kata haji tamattu'. Baik. Bila kita dah pakai uniform balik, berniat di hotel, nak pergi ke Padang Arafah, kan? Kita berniat haji. Sampai Padang Arafah, kan? Habis macam ni malam, kita bermalam di Muzdalifah, kutip batu. Lepas kutip batu untuk melontar jamrah dan juga hari tasyrik yang 3, 11, 12, 13 tu, kita sampai sahaja kat Mina, kita melontar jamratul Aqabah. Baik. Lepas tu besok pagi orang sebut-sebut sembelih lembu kerbau, sembelih unta apa semua, sembelih kambing tu. Kita pergi lagi siang-siang pukul 11 pagi tu. Lepas okey, everything okey, kita dah cukur kepala semua. Kita lagi ke Mekah, kita tawaf ifadah. Yang lain tak pergi lagi, masih dalam kemah kat Mina. Itu yang dikatakan tertib. Kebanyakannya tertib, tetapi kita dah lebih awal, sebelum nafar awal dan nafar sani berada di Mina, kita telah selesaikan kita punya tawaf ifadah, iaitu tawaf haji. Okey, tawaf haji. Itu ya, tak masalah. Lepas tawaf kita sa'i. Sa'i apa tu? Saya nak betulkan. Kalau orang itu umrah dengan tamattu', tawaf dia itu tawaf umrah, sa'i itu sa'i umrah. Baru dia buka uniform. Kalau orang haji afrad, tuan haji katalah haji afrad, 10 hari nak pakai ihram, datang tu tawaf qudum, sa'i itu sa'i haji. Itu kena beza. Saya ulang lagi. Kalau kita datang dengan tawaf qudum dengan sa'i haji, orang itu mengerjakan haji afrad. Kalau kita datang Mekah, kita tawaf dan kita sa'i, tawaf umrah, sa'i umrah. Itu je beza. Jadi kalau kita tadi dah tawaf ifadah, kita ni haji tamattu', kan, kita bersenang-senang, maka lepas tawaf ifadah kita kena sa'i haji. Itu je beza. Tak susah. Yang susahnya begini, aku ni pening lah, mana satu buku doa nak dibaca. Itulah tu. Dah ditunjuk ni, tak bunyi pula tu. Tadi macam ya sangat, nak buku mana aku nak baca. Dah ditunjuk muka surat, tak bunyi pula tu. Cakap kata tak boleh baca, jadi ikut je. Allahumma, Allahumma. Jadi lambat, tertinggal. Allahumma, Allahumma, mana tengok orang tak ada. Mau tawif kat depan, lu marah hang tawif, aku kena tinggal. Itulah, dulu suruh ngaji sekolah hatam, tak mau. Dia tua nyusahkan orang. Marah pun. Tuan-tuan tahu, di antara orang yang paling taat saya tengok dengan mutawif Audah Jamaah Indonesia. Mana dia yang dia sebut, dia ikut. Mana sebut, bagus.
Tak ada. Benda hilang di dalam masjid tu biasa tuan-tuan. Ingat tuan-tuan, termasuk saya, apa yang kita buat di dunia ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kadang-kadang orang hilang dalam Masjidil Haram. Sampai 2 hari tak balik-balik. Cakap Arab tak tahu, cakap Melayu dia pun takut. Dia duduk minum air zam-zam, makan tamar. Minum zam-zam, makan tamar. Itu pun percuma kalau orang bagi. Dia kata saya dah pusing dekat 10 kali masjid, tak jumpa pintu. Lalu Masjid Taman Daya 1 pintu, 2 pintu je. Itu ada banyak pintu. Allahu Akbar. Betul tak? Okey, 6 yang wajib. Tuan-tuan saya gurau tuan-tuan yang marah tuan-tuan Saya tahu tuan-tuan ni ahli syurga semua baik-baik. Cakap dengan orang lain. Tak sasar. Saya tengok muka tuan-tuan ni muka ahli syurga tu. Pasal muka cerdik semua suka datang masjid. Kalau muka yang keruh tu, datang masjid ada juga datang, tapi datang kena pikul, nyusahkan orang. Macam tadi takbir Allah. Orang alim meninggal 5,000, 10,000 orang sembahyang. Orang biasa awam nak cari 30 orang. Imam tu 3 kali lah announce pada jemaah, sahabat-sahabat, kaum kerabat, kampung sekalian, siapa belum ambil wudu ambil. 3 kali ulang. Relax dengan Marlboro dia. Tak mati-mati pula tu. Umur dah tua, sembahyang mayat tak mau. Besok kalau jadi mayat, siapa nak sembahyangkan dia? Susah. Biarlah kita anak muda pakai slogin pun tak apa, Adidas pun tak apa. Tapi bila disuruh sembahyang mayat, standard dia sembahyang mayat. Ini songkok tajam, hokok melekat kat sini. Yang sunat dia buat, yang haram dia buat. Yang pening malaikat nak pergi markah. Mana satu-satu. Okey, 6. Niat ihram di miqat. Miqatnya di mana? Di sempadan. Kalau kita naik kapal, ya Lam-Lam. Kalau biasanya di Ja'ranah ataupun di Tan'im. Okey. Meninggalkan perkara-perkara larangan dalam ihram. Banyak perkara larangan tu yang wajib. Tak boleh potong kuku, tak boleh pakai minyak wangi, tak boleh pakai sabun, tak boleh pakai shampoo, kan? Sehingga kepada peringkat minum. Kadang-kadang kita root beer apa-apa semua yang wangi macam Ribena tu kan, walaupun dia minuman tapi sebenarnya bahan tu bahan yang menjadi wangi. Kalau orang sufi dia tak minum, dia akan minum air zam-zam saja sepanjang ihram dia. Jangan benda perkara-perkara yang pelik-pelik. Macam kita makan aiskrim. Aiskrim di Mekah tu, dia punya kandungan wangi je tu memang pekat. Beza dengan tempat kita ya. Okey, bermalam atau mabit di Muzdalifah. Saya sebut lagi, Muzdalifah ini yang disebut dalam kitab Sarul Masy'aril Haram. Tempat ini adalah tempat mustajab doa, bukan saja sibuk nak kutip batu. Bergaduh kutip batu. Engkau kutip, aku tak dapat-dapat. Kau kutip, tak dapat, bergaduh. Orang cerita kat Masy'aril Haram ni bukan saja kutip batu. Ambil buku doa atau berdoa munajat untuk bertaubat pada Allah Ta'ala setelah kita berada di wukuf di padang Arafah, malam di Muzdalifah. Okey, lagi yang keempat, hendaklah melontar Jumratul Aqabah pada hari pertama, iaitu pada 10 Zulhijjah. Selepas kita bermalam di Muzdalifah, kita melontar Jumratul Aqabah. Jangan pelik, susah sangatlah kata jumrah sana tu. Ambil yang senang je lah, dia pergi Jumratul Ula pula. Ji, cepat sangat balik Ji. Aku dah baling. Aku tak mau yang ramai-ramai sangat tu. Sesak orang. Aku nak yang lapang-lapang. Dia melontar Jumratul Ula. Itulah kata dulu masa kecil-kecil tak mati. Bila tua-tua dia ajar tak mau ikut. Ini masalah. Pasal apa? Orang Melayu ni suka nak senang aja. Dia tak tahu bahawa haji itu jihad. Kan? Tenaga, harta benda, umur yang Allah bagi. Allah bagi kita umur 70 tahun, hidup sehat walafiat, tak ada apa-apa. Sampai Mekah, so Jumratul Aqabah aku tak larat lah. Aku upah je lah. Bahasa dia tu seolah-olah dia nak runding dengan Tuhan. Sampai tempat yang makam suci macam itu pun lagi nak tipu Tuhan lagi. Aduh, pelik betul lah orang Melayu. Aku penat lah dia kata. Aku sesak-sesak tak maulah. Kalau nak santai-santai pergi minum lah kat Yongping tu, kat warung lah, senang. Tak payah susah-susah pergi Mekah. Tahu nak pergi Mekah macam rumah dia. Ingat nak balik muar ke? Bermalam di Mina. Sama ada nafar awal. Nafar awal itu adalah 11-12. Nafar sani 11-12-13. Itu je bezanya. Very simple. Tak ada apa-apa pun pergi haji ni. Tapi yang saya pelik, melontar ketiga-tiga jamrah pada hari-hari tasyrik. Ula, Wusta dan Aqabah. Iaitu 11, 12, 13. Saya minta maaf lah. Kan? Ada orang mengajar tentang kursus haji. Bila kita dah pusing Kaabah ni, ini makam Ibrahim kan? Dia duduk dalam masjid tu, Kaabah buatan tu. Dia suka sembahyang lepas tawaf. Sembahyang sungguh Pak Haji tu.
Habis saya nak tanya semayang tepi Kaabah yang dikatakan ini makam Ibrahim, nanti tuan-tuan macam inilah semayang. Semayang sungguh pakcik tu dalam masjid tu. Pening je, betul. Ini berlaku. Kita baru berlakon cara macam mana tawaf. Tiba-tiba ini makam Ibrahim kat sini, besok kalau jumpa semayang. Tawan pun usalli sunnat at-tawaf fi raka'ataini. Allahu akbar. Yang seorang yang macam tu tengok. Pakat-pakat Pak Haji semua sujud semayang. Semayang apa? Yang peliknya tu ustaz yang mengajar pun 2 kali dogol tu. Pelik tu. Sembahyang ni mana boleh main-main. Macam kita tadi kat sembahyang banyak kan. Allahu akbar. Allahu akbar. Aku tak maulah kata. Dah dapat 2 takbir kan? Belalah kata. Tak boleh, haram hukumnya. Jangan main-main. Sembahyang tak boleh lakon-lakon. Bab solat sungguh-sungguh. Daripada dia sembahyang sunat tadi kat tepi makam Ibrahim tu, cara berlakon lebih baik dia sembahyang duha. Lagi bagus. Entah dia menghadap kat mana pula tu. Kita tak tahu. Kaabah buatan. Itu kalau Abraha hidup lagi, dia ni lebih kurang aku juga. Yang peliknya tu, yalah betul lah makam Ibrahim ni kita nak sembahyang. Tapi waktu kursus tu janganlah sembahyang. Nak sembahyang apa, bukan kita tawaf pun. Yang seronok pakai ihram melengkung gitu je. Orang nak pakai ihram tu hanya dibuka sahaja yang sebelah sini tu ketika tawaf. Itu saja. Lepas tawaf tutup balik. Habis dia kat tengah-tengah panas parking kereta tu. Sa'i kata, okey sa'i. Dia pun sa'i kulu gila dengan sebelah kita. Yang ustaz tolong supervisor dia tengok dia. Padan muka tengah-tengah panas kata. Terkulu gila. Pakai macam tu lah tu. Lengging sebelah ketiak penuh kita sebelah. Pelik sungguh. Ini komen membina kan? Janganlah sampai perangkap macam tu. Okey. Rukun dan wajib haji. Kalau kita tengok rukun, niat, wukuf, tawaf, sa'i, bersyukur dan tertib di kebanyakan rukun. Okey. Yang wajib niat ihram di miqat. Okey. Kalau kita daripada Madinah, Bi'rul Ali namanya. Okey. Atau Biarul Ali. Meninggalkan perkara larangan dalam ihram, bermalam di Muzdalifah, melontar Jamratul Aqabah, bermalam di Mina 11, 12, 13, okay? Dan melontar ketika-ketika jamrah. Ini sahaja yang wajib. Jadi 6 yang rukun, 6 yang wajib. Simple ya, tak ada masalah apa-apa pun. Pengertiannya, mengenakan pakaian ihram sebelum melafazkan niat di miqat haji. Kita daripada Madinah pergi ke Bi'rul Ali namanya kan. Kita dah mandi apa semua kan, kita niat kan? Bila kita niat, dah niat, kita sembahyang sunat. Sunat ihram. Lepas sembahyang sunat, kita baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masalahnya sekarang ni tuan-tuan, di sekitar masjid di Birrul Ali tu banyak jualan. Dahlah kita pakai ihram, dah niat dah ni nak pergi menunaikan umrah dan haji tamattu' ni. Dia sibuk pula shopping pula dekat tepi masjid tu. Jual beli. Orang tunggu kat bas mana makcik Pak Haji tak naik-naik kata. Rupanya berbelanja kat situ. Ini bukan pasar malam kampung Melayu. Ini Bi'rul Ali. Yang kamu ni sepatutnya janganlah sibuk sangat nak jual beli kat situ. Labbaik Allahumma labbaik, talbiyahlah banyak-banyak. Dia sibuk. Orang Melayu ni pelik satu lah ya. Kalau ada pasar je kira nak beli je. Kalau boleh Mekah tu buat balik. Pergi Mekah, beg 2, balik beg sampai 6. Apa benda lah sepi. Kalau boleh baldi semua periuk yang temaga-temaga semua buat balik semua. Tapi ingat, saya bawa jaga orang rumah sebab orang rumah saya satu je. Asal lalu kedai kata cantik. Memanglah semua cantik. Kalau dah semua cantik, nak kita pikul nak berapa kudi. Tidak buat balik. Jangan macam tu tuan-tuan. Pengertiannya yang dikatakan ihram, mengenakan pakaian ihram sebelum melafazkan niat di miqat. Bila? Pada bila-bila masa di antara 1 Syawal hingga sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah. Maksudnya 10 Zulhijjah tu raya lah, korban. Yang wajib haji tu sampai 13 tu wajib, nafar 11, 12, 13 hari tasyrik itu tak habislah kan. Sebelum terbit fajar subuh. Maksudnya kita sempat lagi untuk memakai ihram untuk wukuf di Padang Arafah. Bila terbit fajar 10 tu dah tak ada lah. Okey. Dan sebelum wukuf di Padang Arafah. Okay. Yang dikatakan di mana?
memakai ihram tu di tanah haram Mekah sebelum ke Arafah dan pada berada di Mekah. Maksudnya kalau di hotel lah. Kalau di Mekah lah. Okey, itu ihram. Masa berniat ihram sebelum gelincir matahari 9 Zulhijjah. Gelincir matahari itu maksudnya bila? Waktu zuhur. Allahu Akbar, zuhur masuk sebelum gelincir matahari 9 Zulhijjah. Itu kata masa untuk berniat ihram. Tempatnya ada di miqat. Makani tempat berniat ihram untuk haji ataupun umrah. Maknanya miqat makani itu adalah tempat yang ditentukan sah untuk kita sempadan tanah halal dan tanah haram. Contohnya, Yam Lam bagi haji di Malaysia, orang yang menaiki kapal laut. Qarnul Manazil adalah jemaah Malaysia yang menaiki kapal terbang. Pilot akan sebut, tuan-tuan, sebentar lagi kita akan melalui Qarnul Manazil. Sesiapa yang nak memakai ihram, nak terus ke Mekah, sama ada umrah ataupun haji, sekarang adalah tempoh untuk tuan-tuan berniat untuk berniat ihram. Pilot akan bagi tahu. Kebanyakannya semua pilot telah diajar dan mereka tahu yang biasa pergi ke Mekah, announcement di kapal terbang. Ini dengkuk letih kan. Orang tua Ji, dia hanya ihram. Niatnya macam mana ya? Dalam kapal terbang tu. Itu kalau datanglah pramugari turun ajar, sekali, 2 kali tak faham juga. Kan kita letih kan. Dah 8 jam, 1 jam lagi nak sampai. Usut masai gitu. Ji, niat ihram Ji. Niatnya macam mana ya? Kan tak nyusahkan orang tak? Susah. Sungguh. Kalau anak di tepi macam Amirul, tok, baca tok, kita ikut. Nawaitu. Sebutlah. Hajjah wal umrata wa ahramtu bihima ke? Ataupun nawaitul hajj wa ahramtu bihi. Kalau nawaitul umrata wa ahramtu biha. Cucu yang cerdik boleh hajat tu. Ini suruh pramugari ngajar. Pramugari pun mana aku tahu. Ni aja masalah. Tuan-tuan kata teknikal yang paling susah dalam musim haji. Sungguh. Macam kalang kabut. Bawa kitab ni dah masuk. Saya dulu masa musim kursus haji, dia kata bila kita masuk sahaja Masjidil Haram, masuk pintu Kaabah Darussalam, ada doanya. Masuk pintu masjid. Lepas masuk pintu masjid ada doa, nampak Kaabah pun ada doa. Dia duduk kalang kabut, cari-cari tak jumpa. Aku tak jumpa, lama bergaduh. Engkau tu lah, mak dah cakap letak kat sini jumpa tu. Bergaduh anak beranak. Lama-lama malaikat pun lari. Bergaduh. Nak doa pun bergaduh. Allahu Akbar. Jadi kalau tuan-tuan kalau boleh jangan begitulah. Okey, lagi next. Pakaian ihram lelaki daripada 2 helai kain. Ini ada cerita kain. Dahlah kain. Eloklah putih kan. Dia warna oranye macam ni. Dah macam Sami Buddha. Ada macam-macam lah manusia ni. Yang dia pakai warna oranye tu kenapa? Dia kata biar nampak, kalau sesat pun nampak. Ya Allah, dia dah suksuan dah dengan Tuhan. Maknanya kalau aku sesat, anak cucu aku boleh cari aku warnanya oranye. Apa benda lah dia macam Sami Buddha. Adalah makhluk manusia ni kalau dah juta-juta macam-macam manusia. Dah dia kata putih tu lambang bersih. Dia belasahnya juga makruh lah, tapi tak apalah. Pelik-pelik. Selai bagi kain yang menutupi aurat di pusat dan lutut, dan 2 helai dijadikan sebagai selendang. 1 helai lagi, yang kedua menutupi seluruh badan kecuali kepala, terutama apabila berhadapan dengan perempuan yang bukan mahram. Maknanya bulu dada kita ketiak jangan tunjuk ke orang, tutup. Ketika mana? Ketika kita selempangkan hanya tangan bahu kanan saja nampak ketika tawaf di Kaabah sahaja. Lain pada tu sembahyang sunat ataupun kita bersa'i mesti tutup semua. Hanya tawaf sahaja. Yang untuk kita tutup sebelah kiri, depan ke belakang. Pakaian ihram bagi perempuan adalah menutup seluruh anggota kecuali muka dan juga kedua tapak tangan. Tak boleh tutup. Muka tak boleh tutup. Macam mana cantik tak cantik pun kena buka. Walaupun hari-hari kita jalan kat kampung Melayu ni pakai produk, bila sampai Mekah ihram tak boleh tutup. Yang nak tunjuk alim sangat. Isteri Nabi pun buka. Kalau isteri Nabi yang cantik pun buka. Kita ni isteri Ustaz Fauzi, isteri Ustaz Abbas pakai burdah kau tahu kat Mekah. Mampus. Marah orang. Jelah tapak tu lah. Tapi kalau macam ni pun boleh. Tapi ada orang yang disangkutkan kat sini benang tu, sehingga tertutup sedikit sini. Nampak sini. Yang kalau tertutup sedikit sini tak masalah. Jadi tapak tangan itu
Tapi kalau seandainya sebegitu pun tak apa, boleh juga. Macam kita solat juga, kalau kita sah dalam uniform sembahyang bagi perempuan, sahlah bagi ihramnya. Kalau tidak sah dalam solat, maka tidak sahlah dalam tawaf dan juga mengerjakan ihram haji. Masalah. Jangan pakai ihram nampak leher je pula. Aduh, pusing ihram nampak leher. Tak boleh macam tu. Tuan-tuan jangan kira ikut Pakistan, jangan ikut Negro. Sebab banyak Negro dengan Pakistan dan India pakai sari. Dia pakai sini setakat tu. Jangan ikut mazhab mereka. Semua mazhab yang 4 semuanya sahih muka dan tangan. Tapi bagi mereka yang pakai sari, sama ada daripada Afrika ataupun India atau yang sekitarnya, memang agak sukar untuk diajar. Tak tahu. Sebab itu beramal dengan ilmu lebih mudah daripada beramal tanpa ilmu. Ini pakaian ihram bagi lelaki. Orang tua kena pakai tali pinggang lah. Kalau macam Amirul saya tak apa. Asal Fauzi pun okey lagi. Takut orang tua ni kadang-kadang dia bukan lalu sangat. Tengok badannya lalu, tengok kainnya terlujur tu ni. Lepas tu dia kena pakai tali pinggang. Kalau kami ni memang standard tak pakai. Tak sungguh. Tahulah kami sebab kami ni agak muda sikit lah. Orang tua memang tak boleh, kena pakai. Sungguh. Berisiko dia tinggi. Orang perempuan okey. Ini kan nampak ni kan. Kadang-kadang tertutup sikit kan dia punya tapak. Dia sangkutkan situ ada benang kan untuk sarung kan. Tapi tak apa. Yang penting tertutup. Stokin yang dipakai mestilah stokin yang tidak jarang. Bukan stokin-stokin yang warna kita punya yang selalu kita pakai warna sama dengan kulit tu. Itu kadang nipis boleh. Dah lah, kesian tu. Tunduk dada je Pak Haji tu. Sampai kuku kering. Kan kuku tak boleh, tanggalkan bulu ketiak hari tak boleh, mengandam misai janggut semua tak boleh, mandi sunat ihram kan. Amalan sunat sebelum ihram. Maksudnya sekarang ni saya dah mandi, saya nak pakai minyak wangi ke, saya nak pakai sabun ke, nak apa pun sebelum pakai ihram boleh. Nak mewangikan badan sebelum ihram boleh. Tapi bila dah niat ihram, pakai ihram, ambil minyak wangi calit tak boleh. Jadi nak pakai boleh. Mandi ihram, memakai pakaian ihram berwarna putih, mengerjakan sembahyang sunat ihram, memperbanyakkan bacaan talbiyah sesudah berniat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sebelum ihram boleh kerat kuku. Semuanya boleh. Nak trim rambut apa semua boleh. Tapi dah niat ihram tak boleh. Dah yang tak boleh itu makna kalau dia buat juga dia kena dam. Okey. Tapi kalau rambut tu gugur dengan sendirinya, bukan dah digaru-garu gitu kan, kena angin, itu tak apa. Tapi saya digaru-garu gitu, dia masalah. Okey, lagi next. Nawaitul hajja wal ahramtu bihi. Kalau umrah wa ahramtu biha. Sahaja aku berniat mengerjakan haji dan berihram dengannya kerana Allah. Simple ya. Susah. Tuan-tuan, bagi tuan-tuan dah belajar salat, usalli fardal isya'i arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar, mudah. Tapi bagi orang yang mualaf, nak lafaz niat tu payah. Bila waktu nak takbir, nak tentukan mana kata qasad ta'arud ta'yin itu payah. Tapi bagi yang tak biasa senang. Haji ni seumur hidup sekali. Jadi banyak orang yang susah nak melaksanakan tanggungjawabnya kerana benda tu agak complicated, jarang dia lakukan. Tapi masalah kalau kena orang mutawif kena sabarlah. Bagi orang tua kita hormati dia. Pak Haji ikut sahaja mutawif buat. Okey. Lagi apa? Syarat pokok. Pengertian yang kata wukuf itu di padang Arafah walaupun sesaat. Bermula gelincir matahari sehinggalah terbit fajar sebelum. Katakan saya sampai padang Arafah tu pukul 4 pagi. Orang pukul 4 pagi sudah berada di Mina, ataupun 4 pagi dia berada di Masy'aril Haram ataupun Muzdalifah. Tapi saya ni terhegih-hegih pukul 4 pagi masih berada di padang Arafah. Sah lagi haji saya. Okey, saya daripada Jordan naik kereta sampai padang Arafah pada 9 malam 10, pukul 4 pagi. Saya seorang-seorang naik, saya punya cruise. Seorang kawan-kawan 4-5 orang niat doa pada Allah, masih sah lagi haji. Okey. Syarat-syarat berwukuf, berihram dengan niat, tidak hilang akal, tidak nazar. Ini dah masuk ambulan dah. Cucak. Kalau boleh jangan kita tuan-tuan.
Allah memberi qadar dan takdir kepada seseorang itu mengikut amalan masing-masing. Mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesiapa kita, kaum kerabat kita, zuriat kita, jangan berlaku ketika di padang Arafah itu sehingga kita kena masuk ambulan dan kita menjadi nazak. Kalau Allah nak ambil kita, biarlah, cukup wajib dan rukun haji kita laksanakan. Allah nak ambil-ambil lah. Lepas itu kita kena munajat, mohon pada Allah. Tapi dalam ramai-ramai jutaan manusia itu, tetap juga ada orang yang berada di dalam ambulan. Kadang-kadang dia tak nazak, mana selamatlah dia, enggak, walaupun dalam keadaan ingat dan sebagainya kan, dalam ambulan, tapi dia sah juga hajinya. Tapi kadang-kadang kat situlah dia nazak sebelum tempoh habis wukuf. Ini kadang-kadang sayang, Allah memberi takdir kepada orang yang berbeza-beza, berada di bumi Arafah sejenak dalam waktu yang wukuf. Kalau boleh kita tidaklah menjadi orang yang nazak ketika berada di padang Arafah. Bagaimana? Inilah tuan-tuan ni. Ni sembang pula. Kalau orang Kelantan, Allah, siapalah jaga anak cucu kita ni, dia kata, Allah. Di padang Arafah ni dia cerita ingat anak cucu dia. Ikut tarikh ni kata sepatutnya memang kelapa sawit kena ni potong ni. Budak-budak aku tak tahulah dia kerja tak kerja. Dia ingat lagi kebun dia kat Yongping. Ini kat padang Arafah. Elok duduk macam ni Ambil buku tu, ambil Quran. Dia ada beberapa. Kalau ambil buku, berdoa munajat. Ambil Quran, baca. Ambil tasbih, berzikir. Ada 3. Allah, Allah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Berzikir boleh, berdoa boleh, baca Quran boleh. Yang tak boleh sembang. Nak sembang nanti dulu. Bila masanya? Nanti. Kat Mina nanti dulu nak sembang. Tapi janganlah sembang banyak-banyak sangat. Dah habis dah semua umrah kita buat, dah haji dah berumrah, nak cerita shopping, masa tu nak cerita shopping pun. Ini dah sibuk dekat padang Arafah. Ini bila kita ni bas, dimarah bas tak tiba-tiba. Banyak orang Malaysia ni, pengalaman saya, dia marah dengan bas. Nombor 2, dia marah dengan makanan lambat sampai. Lapak dah ni, lapak, dia kata lapak. Dia ingat dia seorang lapar. Abang haji, pegawai-pegawai dia apa sebut? Minta maaf tuan-tuan haji sekalian, saya terlambat sebab jalan jam. Kami memang datang awal tapi nak buat orang ramai sangat. Jadi van kami bawa nasi untuk tuan haji ni lambat. Lain kali kalau dah lambat macam tu, awal-awal datang pagi-pagi dia kata. Kena marah lagi budak tu. Kalau aku lemparkan aja nasi tu kat muka dia. Kita masa tu muda tau. Sabar. Ketara muda macam aku pun sabar juga. Ini dah tua-tua, janggut dah putih, bulu hidung pun putih dah. Tak sabar. Dia ingat fikir lapar dia, orang lain pun lapar juga. Dia marah hanya budak tu. Jadi kalau boleh tuan-tuan, linul kalam. Ketika waktu haji naklah dengan perkataan yang lemah lembut. Ya. Sembahyang di fardu secara berjamaah. Sembahyang sunat. Bertasbih, bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Berdoa, tuan-tuan nak doa. Tak boleh doa Arab dah habis. Doa Melayu. Boleh. Lepas tu baca Al-Quran, berzikir di padang Arafah banyak-banyak. Ketika itu gelincir matahari, Allah bentangkan rahmat dan keampunannya kepada hamba-hambanya yang berdoa. Memang itulah saatnya. Lepas itu orang yang haji mabrur, dia akan balik seperti mana dia lahir daripada perut ibu dia. Kita tuan, itu nikmatnya orang pergi haji. InsyaAllah kebanyakan orang yang pergi haji, bila dia balik haji, dia lebih baik daripada yang sebelumnya. Lagi next. Amalan-amalan sunat ketika berwukuf, sembahyang berjamaah, bertalbiyah, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, sembahyang-sembahyang sunat yang lain. Ini yang ketika suasana berada di dalam kemah. Ketika itu masing-masing tuan-tuan, masing-masing. Kalau boleh janganlah melengging. Ada yang melengging ni sampai pusat menampak. Perut dah lah 55-60. Tunjuk lagi kat orang. Macam-macam perangai je. Iya. Kita pulang lah. Allah nak uji Ada yang sakit perut, ada yang cirit-birit, ada yang senak, ada yang sakit jantung, ada yang lelak, macam-macam Allah uji. Tapi kalau orang yang keadaannya tenang, sakinah, maknanya semoga diterima segala amalannya. Inilah suasana dalam kemah ketika musim haji. Lagi pada 9 Zulhijjah, iaitu hari padang Arafah, memang biasa suasananya panas. Memang panas. Sama ke Sabah.
Ini tawaf dan juga pengertiannya, kita kata tawaf. Indah tuan-tuan ya. Mengelilingi Kaabah dengan syarat-syaratnya tertentu 7 kali. Bermula daripada Hajar Aswad, ini makam Ibrahim, di sini Hajar Ismail. Kita pusing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita berakhir di sini, setentang sini kita berdoa di Multazam. Lepas itu antara pintu Kaabah dengan Hajar Aswad. Lepas tu di makam Ibrahim, maka kita berdoalah di makam Ibrahim, sembahyang di makam Ibrahim. Next. Disetentang dengan makam Ibrahim. Jadi tuan-tuan, tadi ada gambar, sekarang tak ada dah. Telaga Zamzam. Zaman saya dulu sempat untuk turun ke bawah di tepi Kaabah itu, di situ ada telaga Zamzam. Kita boleh minum, kita boleh jirus kepala kita, boleh basahkan ihram kita, dan itulah merupakan telaga yang disedut. Tapi sekarang hanya kenangan sahaja, tidak ada. Di bawah Kaabah ni adanya di sebelah sini. Ni kalau makam Ibrahim di sini kan, di sebelah sini adalah merupakan telaga Zamzam. Tapi tinggal kenang-kenangan, sekarang sudah tidak ada. Okey, itu saja tuan-tuan. Okay, next. Ada 5 minit lagi lah, dah pukul 10 lah. Syarat-syarat tawaf, suci daripada hadas. Ini yang menjadi masalah kepada isteri-isteri kita kan. Terpulanglah kepada suami, dan terpulanglah kepada penasihat doktor yang merawat dia. Seandainya dia datang khid ketika dia tawaf, automatically pusingan ke-7 pun, ke-6 pun, maka dia kena berhenti. Kalau dia tahu, dia kena berhenti. Maka tawaf itu, kalau tawaf ifadah dengan sendirinya, kita tak tahu, mungkin yang kita rasa tawaf 6 ke 5, tapi mungkin daripada tawaf yang kedua dah terbatal. Maka dengan sendirinya tawaf ifadah tu wajib kena ulang. Itu saja. Kalau tawaf-tawaf yang lain sunat tetap masalah. Syarat-syarat tawaf, yang pertama suci daripada hadas. Yang kedua, badan, pakaian dan tempat tawaf daripada najis. Okey. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, bermula pada sudut Hajarul Aswad dan berniat tawaf jika tawaf kudum ataupun tawaf wada ataupun tawaf sunat atau tawaf nazar masing-masing. Kalau tawaf biasa 7 kali itu tawaf sunat, lepas sembahyang santai-santai, lepas isyak sebelum balik hotel, tawaf sunat. Kalau tawaf nazar, aku dah bernazar dulu, seandainya aku bawa isteri nombor 3, aku nak tawaf nazar, maka tawaf tu jadi wajib. Aku nak laksanakan tawaf ini, tawaf nazar aku, tawaf umrah ataupun tawaf haji. Okey, lagi menjadikan Baitullah itu di sebelah kiri, berjalan ke arah depan. Baitullah sebelah kiri kita. Berjalan bertujuan tawaf, bukan bertujuan lain. Saya Amirul kat depan. Mirul, kejap. Jadi saya pergi ke langkah tu 10 langkah tu kerana nak kejar dia. Itu tak dikira tawaf. Kita kan selalu mesra alam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, tengah tawaf. Mana? Lepas ni kita minum makan aiskrim ya. Jalan, dia berjalan juga tu. Tapi tujuannya bukan untuk tawaf, untuk sembang. Ini kadang-kadang berlaku. Orang Yomping jumpa orang Benot 15 tahun, jumpa kat Mekah. Itu yang dia lupa Kaabah. Tak boleh tengah tawaf. Kau mana? Apa khabar? Sembang tak lagi. Berat tu. Itu yang jenis kalau nak sembahyang kita jawab solat. Jawab lagi solat masuk. Cukup 7 kali keliling dengan yakin, sungguh. Sebab itu tuan-tuan, saya sendiri kalau nak tawaf, ambil buku sunat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tujuannya apa? Supaya kita tak lupa pusingan. Nanti dia gaduh, abang dah 7 bang. Mana 7? Baru 6. Jadi isteri dia kira 7. Suami tak bawa buku. Isteri kata dah 7 bang. Dah baru 6. Tepi makam Ibrahim gaduh lagi. Aduh. Ada juga laki bini macam tu kat Mekah. Mekah jadi ujian tuan-tuan ya. Kadang bergaduh suami isteri kat Mekah. Belik. Masa kat Benut tak bergaduh, kat Mekah bergaduh. Saya ingat sekadar itu saya tuan-tuan, untuk paparan kongsi ilmu pengetahuan. Kebetulan cerita tentang soal haji. Haji mesti dengan kalam yang kalimah, perkataan yang lemah lembut, suka memberi sedekah, kan, mengorbankan hartanya. Rasulullah kata akan diganti segala apa juga nafkah daripada hartanya yang halal. Maka orang-orang yang membawa harta untuk haji dan umrah daripada harta yang syubhah dan haram, sesungguhnya ibadahnya sia-sia sahaja. Walaupun sah, tetapi tidak mempunyai manfaat, pahala dan hikmah yang banyak kerana dia bersumberkan daripada harta yang haram. Jadi kita
mohon dengan Allah Subhanahu wa taala semoga harta yang kita peroleh daripada sumber yang bersih, maka dia boleh membersihkan. Kalau bris itu bersih, vape itu bersih, dia boleh mensucikan benda yang kotor. Tapi kalau bahan daripada bris dan vape yang kita guna serbuk itu kan, jenama tu daripada jenama yang kotor najis, maka kita basuh kain, kain tu pun akan jadi najis. Begitu juga niat kita. Niat kita beribadah kerana Allah kan, kerana Allah, bukan kerana manusia. Jadi sekadar itu tuan-tuan untuk berkongsi ilmu pengetahuan sebenarnya bercerita tentang haji ini. Semuanya kalau tuan-tuan berkesempatan, tunaikanlah haji afrad. Kerana haji afrad itu dia mengundang kita untuk berlaku hidup secara zuhud. Maksudnya bertahan selama 2 minggu untuk pakai ihram, menahan segala hawa nafsu kita daripada melanggar perkara-perkara larangan dalam ihram. Maka kusut masai kita ketika itu menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hina di hadapan Allah. Tapi kalau haji tamattu, dia lebih bersantai sebenarnya, terhibur kerana semua keperluan makan minum dan pergaulan kita agak bebas kan? Kita boleh memakai wangi-wangian dan memakai pakaian yang cantik-cantik dibandingkan dengan ihram yang lusuh, hanya 2-3 pasang sahaja yang kita mampu pakai. Maka kalau kita berkesempatan, elok kalau kita buat haji afrad. Tapi kalau nak haji afrad, saya cadangkan tuan-tuan minta penerbangan terakhir daripada kapal terbang emas Malaysia. Jangan minta penerbangan awal. Siapa dapat penerbangan awal pastinya sukar. Sebulan mereka tunggu untuk berada di kota Mekah dan Madinah. Tentunya banyak cabaran. Macam saya dengan Amirul mungkin imannya tak kuat kan. Jadi macam mana pun kena minta penerbangan terakhir. Jadi semua orang dah balik haji, kitalah kapal terbang terakhir untuk pulang. Tak apalah. Biarlah orang nak rindu kampung, tak rindu kampung pun biar kita lama di Mekah dan juga Madinatul Munawwarah. Jadi siapa yang kali kedua, ketiga tu terpulanglah. Tapi bagi yang pertama, saya mencadangkan eloklah buat haji afrad kerana dia lebih untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.